A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإذا قال لها ذلك أي أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا من زوجته ولزمته حينئذ الكفارة وهي مرتبة. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة إلى آخره. طيب. Jadi sambung perbahasan bab zihar. Sambung perbahasan bab zihar. Jadi seperti mana yang kita sebut sebelum ni, zihar merupakan salah satu bentuk penceraian pada zaman jahiliah dulu. Kemudian datang Islam tukar hukum ni, dia jadikan dan ditukar kepada bukan cerai, bukan penceraian. Tetapi orang yang melakukan zihar tetap dia dikira orang yang melakukan dosa besar dan dikenakan hukuman kafarah seperti mana yang kita akan lihat sekejap lah. Apa ni bentuk-bentuk kafarah dia ataupun bentuk-bentuk denda yang dikenakan ke atas orang yang menzihar isteri dia. Baik, dan hukum dia dosa besar lah. Baik. Kemudian dari segi makna dia pula, kita sebut dalam pengajian yang lepas, dari segi makna diambil daripada perkataan az-zahru dengan dengan makna belakang. Sebab gambaran asal zihar ni yang mana si suami dia menyamakan belakang isteri dia dengan belakang mahram dia. Seperti kata dia anti alayya ka zuhri ummi. Dia kata kepada isteri dia, kamu ke atas aku seperti belakang ibuku. Baik. Adapun dari sudut syarak tu, dari sudut lughah, adapun dari sudut syarak iaitu suami menyamakan tubuh badan isteri dia dengan perempuan yang tidak halal baginya. Itu mahram suamilah, dengan mana-mana anggota zahir, bukan anggota batin, itu bukan anggota dalam. Dan rukun dia ada 4 seperti mana kita sebut sebelum ni: muzahir, muzahar minha, musyabbah bih dan juga sirah. Jadi rukun dia ada 4: muzahir suami, muzahar minha isteri yang diziharkan, musyabbah bih iaitu mahram lelaki yang ditashbihkan dengan isteri dia, dan juga sirah iaitu lafaz zihar tersebut. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah, sambung yang hari ini punya, fa idza qala laha dzalika, maka apabila berkata ya suami laha, yakni baginya, yakni bagi isteri, kepada isterinya. Apabila suami berkata kepada isterinya zalika, akan yang tersebut. Apa dia tolong tafsirkan isim isyarah tu. Zalika ay anti alayya ka dhahri ummi, yakni kamu, yakni wahai isteriku, seperti belakang ibuku. Dan walam yutbi'hu bit talaqi, dan si suami tadi tidak mengikutkan, dia tak usulkan selepas perkataan tersebut, ataupun tak turutkan selepas perkataan tersebut bitolak, dengan tolak. Dia tak turutkan perkataan tersebut dengan penceraian. Jadi kalau dia cakap macam tu dan tidak diiringi dengan penceraian, maka waktu tu suami tu dikira sebagai sara aidan. Suami tu jadi orang yang aid min zaujati, orang yang kembali
kembali daripada isterinya. Maksud aid di sini dalam hasyiah tersebut kata muhasyir rahimahullah, qauluhu aidan ay mukhalifan liqaulihi, iaitu orang yang menyanggahi ataupun orang yang menyalahi perkataannya. Orang yang menyalahi perkataan dia, sebab perkataan dia tu kepada isteri dia, anti alayya ka dhahri ummi tu, dia mengharamkan. Makna dia tu, makna perkataan tu maknanya seperti mana ibu aku haram ke atas aku, kamu pun haram ke atas aku. Itu makna dia. Jadi bila haram, kalau nak kalau diharamkan dan diikuti dengan tolak, dengan penceraian, maka betul lah perkataan dia tu, sesuai lah, kena dengan perkataan dia, muwafaqah lah. Tapi kalau dia tak ceraikan, maka dia telah menyalahi perkataan yang telah diucapkan, maka dia dikira sebagai aid. Dia orang yang mukhalif, orang yang menyalahi perkataan dia. Jadi bila dia tak menceraikan selepas dia tashbihkan, menyamakan tubuh badan isteri dia dengan mahram dia, maka dia dikira sebagai aid. Bila dia tak ceraikan, maka dikira sebagai aid. Dan ketika tu wajiblah ke atas suami ini kafarah. Wa lazimathu hina idzin al kafaratu. Ini dan lazimlah akan si suami itu ketika hina id sara aidan, ketika mana dia jadi orang yang aid, lazim oleh kafarah. Lazim oleh kafarah. Jadi kalau suami yang menziharkan isteri dia, lepas dia zihar isteri itu diceraikan, jadi suami ni tak kena kafarah. Tapi kalau dia ceraikan isteri dia, kalau dia tak ceraikan isteri dia, waktu ni dah dia kena kafarah. Wahia, dan kata syarih, wahia al-kafarah tu murattabatun. Kata murattabah. Dia kata dia ala tertib, dia mengikut tertib. Dia bukannya mukhayyarah, bukannya boleh pilih. Jadi kena ikut tertib dia. Nombor 1 dulu, ada 3. Kalau tak boleh baru berpindah pada nombor 2, dan kalau tak boleh barulah berpindah ke yang nombor 3. Jadi dia kena ikut tertib tersebut. Wahya murattabatun wa dzakara al-musannif wahya murattabatun wa sallallahu. Dia tengok dalam hasyiah, qauluhu wahya murattabatun ay ibtidaan wa intihaan. Jadi kafarah zihar ni dia murattabah secara tertib pada permulaan dan juga pada akhir. Pada permulaan dan juga pada akhir. Bi khilafi kafaratil yamin. Siapa dia sebut macam tu? Ni nak kata beza dengan kafarah yamin, kafarah sumpah. Kata berbeza dengan kafarah yamin. Fa innaha mukhayyaratun ibtidaan murattabatun intihaan. Jadi kafarah yamin, kafarah kafarah sumpah, pada mula kafarah sumpah ada 4. Kalau nota yang bagi itu ada kalau tengok ada 4. Jadi yang pertama sekali yang disebut dalam Quran merdeka hamba. Kemudian bagi makan, lepas tu pakaian, bagi pakaian, dan yang ketiga puasa. Yang keempat puasa. Jadi 3 yang awal ni ala tertib. Bukan mukhayyar. Diberi pilih 3 yang awal ni. Maknanya merdeka hamba, kemudian merdeka hamba ataupun bagi makan ataupun bagi pakaian. Boleh pilihlah salah satu. Lepas tu kalau tak boleh, barulah yang akhir tu waktu secara tertib. Yang keempat. Sebab tu dia kata fa innaha kafarah yamini mukhayyaratun ibtidaan.
Dia pada permulaan dia ada diberi pilih. Lepas tu yang last sekali tu waktu tak bagi pilih 3 tak boleh 3 tu, lepas tu yang keempat tu. Li'annahu yukhayyaru ibtida'an, kerana orang yang bersumpah itulah, orang yang kena kafarah sumpah ni diberi pilih pada mula bainal it'am wal kiswah wal i'taq. Nampak, dia diberi pilih antara bagi makan ataupun bagi pakaian ataupun merdeka hamba. Dia diberi pilih antara tiga tersebut. Fa in lam yaqdir ala hadhihi al-khisal sama salasata ayyam. Jadi kalau dia tak mampu juga daripada tiga-tiga ni, dia tak boleh, nak merdeka pun tak boleh, bagi pakaian tak boleh, bagi makanan tak boleh, waktu ni dia puasa 3 hari. Wa mislu kaffarati zihar kafaratu kafaratu jima'in nahar Ramadan, ataupun kafaratu jima' nahari Ramadan, wa kafaratul qatli wa illam yakun fiha it'am. Dan seperti kafarah zihar, kafarah jima' pada siang hari Ramadan, dengan syarat-syarat dia lah kan. Jima' siang hari Ramadan, dia punya kafarah dia sama dengan kafarah zihar. Begitu juga kafarah bunah. Kafarah bunah, cuma kafarah bunah ni ada 2 lah. Dia tak ada it'am. Kafarah bunah tidak ada it'am. Maknanya puasa merdeka hamba dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Lepas tu dia buat walhasil, kesimpulan tu boleh, itu boleh catat lah tu, fal hasil tu. Baik. Kemudian kata syarah, wa dzakara al-musannif rahimahullah bayana tartibiha fi qawlihi, dan telah menyebut oleh musannif pengarang akan akan bayan penjelasan tertibnya, tertib kafarah ni pada perkataannya, pada katanya wal kafaratu itqu raqabatin mu'minah. Dan bermula kafarah itu adalah memerdekakan hamba yang mukminah, memerdekakan hamba Islam lah, hamba yang beriman. Itu dia letak tu mukminah, iaitu muslimah. Maknanya hamba Islam, lelaki ataupun perempuan. Cuma di sini raqabah ni asal batang tengkak. Maksudnya kat sini hamba lah. Itqu raqabatin mu'minah ay muslimah. Jadi Islam dia tu walau bi islami ahadi abawai. Dia kata walaupun Islam hamba tersebut dengan salah seorang daripada kedua ibu bapanya. Boleh faham situ? Walaupun dengan Islam kedua ibu bapanya. Sebab anak yang tak balik lagi lah. Kata ayah mak ayah dia tu salah seorang masuk Islam. Jadi anak ni akan turut Islam tu. Dia akan turut Islam tu. Baik. Itu dia kata walau dengan Islam salah satu daripada kedua-dua ayahnya. Lepas tu dalam hasyiah tu dia tarik lagi lah, banyak lagi. Walau bi islami ahadi abawai ay au tab'an lisabi, ataupun anak tu dia turut orang yang menawan dia. Islam Islam seorang tu kerana menurut orang yang menawan dia. Au lidar, kerana satu negeri tersebut, disebabkan tab'an bagi, kerana mengikut bagi satu negeri tersebut. Lepas tu dia sebutkan surah gambaran tiap-tiap satu lah. Dia kata fasuratul awal an yakuna raqiqu saghiran fayuslimu ahadu abawaih fayuhkamu alaihi bil Islam tab'an li ahadi abawaih. Wa suratul sani an yasbiyahu muslimun fayuhkamu alaihi bil Islam tab'an lisabih. Wa suratul salis an yakuna laqitan fi dari kufrin biha muslim
fayadda'i syakhsun riqqahu wa yuqimu alaihi bayyinatan fayasbutu riqquhu bil bayyinah wa yuhkamu alaihi bil Islam tab'an lid-dar lihtimali an yakuna minal muslim alladhi huwa biha. Okay. Jadi salah satunya wasallallahu sayyidina Muhammad, dia kata surah yang pertama maknanya dia Islam dengan sebab Islam salah seorang ayah mak ayah dia tu. Contoh dia ni hamba lah, an yakuna raqi, hamba itu budak. Hamba tu budak dan salah seorang daripada mak ayah dia tu masuk Islam. Macam tadi nak sebutlah fayuh kamu alaihi bil Islam tab'an li ahadi abawai. Surah yang kedua an yasbiyahu muslim, maknanya dia kena tawan oleh orang Islam, maka dia ni dihukumkan ke atasnya dengan Islam juga. Tab'an kerana mengikut orang yang menawan dia. Surah yang ketiga dia ni laqid, anak pungut. Dia ni anak pungut di satu negeri kufur yang ada di negeri tersebut orang Islam. Ada negeri tersebut orang Islam dan ada orang ni, seorang individu ni dia dakwa kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata dia ni hamba, yadda'i riqahu. Dia tak dakwa sajalah, dia datangkan bukti. Wa yuqimu alaihi bayyinatan. Maka fayasbutu riquhu bil bayyinah. Maka sabitlah kehambaan dia tu, sifat hamba dia tu dengan bukti tadilah, dengan bukti buat baik, datang saksi. Wa yuhkamu alaihi bil Islam, dan dihukumkan ke atasnya dengan Islam, tab'an lidar lihtimali an yakuna minal muslim alladhi huwa biha. Jadi dihukumkan kerana turut negeri tersebut, kerana ada ihtimal dia tu daripada orang muslim. Anak daripada orang muslim yang ada di negeri tersebut. Walaupun macam tu, tak apalah, pokoknya nak bagi tahu kena merdeka hamba Islam. Dan hamba tu pula itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Anak tu sejahtera, elok daripada aib. Aib yang aib yang memudaratkan pekerjaan. Memudaratkan untuk dia bekerja dan mencari rezeki. Ataf tafsir dia tu. Ataf tafsir ataupun muradih dia cakap. Baik. Sebab ni Islam dia jagalah benda ni. Sebab Islam memang menggalakkan memerdekakan hamba. Islam dia menggalakkan memerdekakan hamba. Kalau kita tengok kafarah kan, ada merdeka hamba. Kafarah zihar, kafarah yamin, kan, kafarah bunuh, kafarah jima' di siang hari Ramadan. Semua tu ada memerdekakan hamba. Tapi memerdekakan hamba pun memerdekakan hamba yang sejahtera, yang elok daripada aib. Sebab apa? Bila hamba tersebut ada aib, jadi macam mana dia nak cari makan? Maknanya aib tu, kalau aib yang sedikit yang tidak memudaratkan untuk dia bekerja, tak apa. Tapi ni masalah aib yang memudaratkan dia daripada mencari rezeki. Jadi macam mana dia nak cari makan? Lebih baik dia duduk dengan sayyid dia, dengan tok penghulu dia, dan tok penghulu dia bagi makan. Dan dia berkhidmat kepada tok penghulu dia. Jadi ciri-ciri hamba yang nak dimerdekakan tu pun mestilah dia tu boleh cari makan. Mudah bahasanya. Dia boleh cari makan, maknanya dia tidak ada aib-aib yang boleh memudaratkan dia untuk mencari rezeki. Sebab tu dia kait sini juga, dia kata dia sebut sini salimatin minal uyub al-mudirrah bil amali wal kasbi idraran bayyinan, yang memudaratkan untuk cari rezeki sebagai mudarat yang nyata, ataupun kita kata mudarat yang besar lah. Mudarat yang besar. Lepas tu dalam hasyiah dia kata qauluhu idraran bayyinan ay zahiran wadihan likaunihi aziman bi khilafi ghairil bayyin. Maknanya idrar kita kata mudarat yang
zahir yang nyata kerana mudarat tu besar, kerana keadaannya idrar tu besar. Bersalahan kita kata mudarat yang ghairil bayyin, mudarat yang kita kata mudarat yang kecil, yang tidak zahir, likaunihi yasiran, kerana mudarat tu sedikit, maka fayujzi'u fakidul anfi awil udhunain aw asabi'ir rijlain bi khilafi fakidi asabi'il yadain. Maka dia kata memada hamba yang kita kata tak ada hidung, kehilangan hidung dia, sebab dia boleh bekerja lagi, hidung tak ada, ataupun kedua telinga tak ada, cuping telinga dia ni, daun telinga tak ada, pun tak ada masalah lagi, masih boleh bekerja. Ataupun tak ada jari-jari kaki, pun sama juga, masih muskilah lagi. Tapi tak ada jari tangan, ni payah, nak bekerja ni banyak pakai tangan. Betul dia kata bi khilafi fakidi asabi'il yadain. Baik. Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullah, fa illam yajid al-muzahiru, maka jika tidak dapat ia, asalnya tak ada lah muzahir tu, syarah kita letak al-muzahir, fa'il yajid tu. Maka jika tidak dapat ia, yakni al-muzahir, orang yang menziharkan isteri dia tu, ar-raqabatal madhkura, hamba yang tersebut, iaitu hamba Islam yang yang selamat daripada aib, yang selamat daripada aib yang memudaratkan untuk cari rezeki, dia tak dapat. Tak dapat macam dia tak dapat tu bi'an, nak taswir kata tak dapat tu bi'an ajaza anha hissan, dengan bahwasanya dia memang lemah daripada mendapatkan hamba muslimah tu, raqabah tadi tu, raqabah mukminah tu, hissan au syar'an. Hissan ni maknanya memang tak ada betul, tak ada sungguh. Dalam hasyiah kata bi allam yajidha aslan, qauluhu hisan ay bi allam yajidha aslan. Tak ada, orang kata memang tak ada, memang pada asal lagi tak ada. Itu hisan, dengan bahawasanya dia tidak dapati raqabah tu aslan, pada asal. Ataupun pada syarak. Pada syarak hamba ada, tapi saman tak ada. Kata muhasyi wa qauluhu aw syar'an ay bi allam yajid samanaha fadilan an kifayatil umuril ghalib aw ihtiyajuha li nahwi maradin aw zamanatin aw mansabin. Ataupun dia lemah dari segi dari sudut syarak, dengan bahasanya dia tidak dapati harga hamba tersebut. Maknanya dia ada, tapi dia tak ada duit yang, sebab syarat dia mestilah duit yang lebih. Dia ada duit, dan duit tu lebih daripada keperluan umur ghalib dia. Ni nak cakap kalau dalam bab zakat dia ada bahas masalah ni. Kan? Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia ada duit, jadi umur ghalib berapa? Kita kata umur ghalib 63 tahun umur ghalib. Jadi umur dia sekarang ni 40 tahun. Jadi umur ghalib sekarang ni ada 23 tahun lagi lah. Jadi dia kira duit tu, maknanya dia punya Sayyidina Muhammad untuk dia tanggung sehari-hari tu berapa. Jadi dia cuba bedak lah. Dia akan bahagikan selama 23 tahun tu. Selama 23 tahun tu dengan duit tu. Baik. Bagi-bagikan, tengok ada duit lebih lagi. Ada duit lebih lagi. Tak ada, ataupun ada tapi tak cukup lah, tak boleh nak beli. Ataupun kita kata memang tak ada. Bahkan duit yang ada pun tak cukup umur ghalib. Kita kata 40 tahun, umur dia 63, kata umur ghalib 63 tahun. Duit ni tahan 20 tahun je. Jadi itu kita kata al-ajzul hissi. Lemah, bukan ajzul hissi, al-ajzul syar'i. Lemah pada syarak juga. Ataupun dia berhajat kepada duit tersebut kerana dia sakit,
ataupun kerana dia dah tua, ataupun mansab ni pangkat. Mansab ni pangkat kedudukan. Contoh macam mana anda tak tasawur lagi sekarang ni. Baik. Maka kalau dia tak dapat hamba tu fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ni wajib ke atas dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian ada sikit lagi. Ada penting juga ni nasa dalam hasyiah tu, qauluhu bi an ajaza anha. Qauluhu bi an ajaza anha ay fi waqti iradatihi at-takfira. Bukan dia. Fi waqti iradati dia iradatihi takfir. Lemah tu bila? Lemah bila dia nak bayar kafarah. Pada waktu dia nak bayar kafarah. Ibrah dia pada waktu nak bayar kafarah tu. Li'anna al-ibrata bi waqtil ada, ay asy-syuru' fi takfir, la bi waqtil wujub. Contohnya, dia sekarang ni wajib dia bila? Kita kata wajib tu kita kata 1 Muharram. 1 Muharram. Wajibnya 1 Muharram. Lepas tu dia nak dia nak syuruk nak bayar tu bukan 1 Muharram tu. Faham? Dia nak syuruk tu, dia nak mula untuk membayar kafarah tu bukan 1 Muharram. Ke depan lagi lah. Tapi waktu nak bayar tu tak ada. Jadi iktibar lemahnya waktu tu. Bukannya waktu wajib la bi waqtil wujub. Wala bi ayyi waqtin kana. Dan bukan juga pada bila-bila waktu. Lepas tu dia kata wal muradu al ajzu fi nafsil amri hatta law ajaza fi zahir wa sama syahraini summa tabayyana lahu anna lahu malan warithahu min abihi wa lam ya'lam bihi lam yu'tad bi saumihi i'tibaran bima fi nafsil amri. Yang dia kata lemah ni memang lemah sungguh ke ataupun memang pada zahirnya orang tu lemah. Memang yang kata lemah ni, lemah yang dimaksudkan dengan lemah di sini, lemah pada hakikat realiti ataupun lemah pada zahir. Banyak zahirnya orang ni lemah lah. Sebab sekarang ni memang dia lemah. Tapi sebenarnya pada realitinya, pada hakikat sebenarnya, dia ni ada duit yang diwarisi. Yang dia warisi daripada ayah dia. Tapi dia tak tahu. Itu hakikat dia. Tapi dia tak tahu. Jadi dia puasa lah. Sebab sekarang ni zahir dia lemah. Hukum kata tak memada puasa tersebut. Kata Muhasyi wal murad al ajzu fi nafsil amri. Lemah pada diri perkara. Hatta law ajaza. Pada kita pada hakikat perkara tersebut, pada hakikatnya memang dia lemah. Sehingga kan kalau dia lemah ajaza fi zahir, dia lemah pada zahir. Wa shama syahrain. Dan dia puasa 2 bulan. Summa tabayyana anna lahu mal. Kemudian nyata baginya bahawasanya ada baginya harta yang dia warisahu min abihi, dia waris daripada ayahnya, lam ya'lam bihi, dan dia tidak tahu pun tentang harta tu. Lam yu'tad bisaumihi, tak dikira puasa tersebut i'tibaran bima fi nafsil amri, kerana mengambil i'tibar apa yang pada diri perkara, pada hakikat sebenarnya dia tu mampu. Dia tak ambil kira lah dia tahu atau tak tahu tu. Baik. Habis, sambung lagi dalam syarah. Jadi kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian 2 bulan tu guna bulan apa? 2 bulan tersebut guna bulan Qamariyah. Bulan Islam lah. Wa yu'tabaru syahrani bil hilali, dan diiktibarkan 2 bulan tu dengan hilal. Iaitu bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiah tu. Bukan bulan ikut Masihi ataupun bulan-bulan yang lain.
wa yu'tabaru syahrani bil hilal walau naqasa kullun minhuma an 30 yauman, walaupun 2 bulan tersebut kurang daripada 30 hari. Contohnya bulan pertama 29 hari, bulan kedua 29 hari. Itu dikira 2 bulan. Itu dah dikira sebagai 2 bulan. Tapi benda tu nyatalah. Benda tu Allah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia berpuasa pada awal bulan. Kalau dia berpuasa pada awal bulan, maka pengiraan dia macam tu. Dipaham kan? Kalau dia puasa pada awal bulan, maka kalau 2 bulan tu kurang 30 hari, maknanya bulan pertama 29 hari, bulan kedua 29 hari, maka itu dikira sebagai 2 bulan. Tapi kalau dia berpuasa di pertengahan bulan, contohnya dia puasa pada 15 Muharram. Okey, 15 Muharram. Lepas tu berterusan sebab dia kena berturut-turut. 15 Muharram, lepas Muharram apa? Safar. Safar ada 29 hari. Okey, kira 1 bulan kan? Lepas tu tadi Muharram dia puasa berapa hari? Katalah dia puasa 15 hari. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal dia kena ambil lagi 15 hari, cukupkan hak pertama tadi jadi 30. Cukupkan yang pertama jadi 30. Boleh nampak tak? Boleh faham? Kau nak kena ulang sekali lagi. Azimi? Okey, tengok kat dalam. Dia kata wa yu'tabaru syahrani bil hilal. Qauluhu wa yu'tabaru syahrani bil hilal. Ai in amkana bi an sama min awwalihima. Dia kata dan diiktibarkan 2 bulan itu dengan hilal. Kita kata dengan bulan qamariyah. Dia kata in amkana jika mampu. Jika mampu macam mana? Bi an sama min awwalihima, dengan bahawasanya dia berpuasa pada awal bulan. Bulan Muharram dia puasa pada 1 bulan. Bulan Safar dia puasa dia kena berterusan kan. Jadi daripada 1 Muharram dia akan berterusan lah. Bulan Muharram dan juga Safar. Jadi kalau dia dah puasa habis bulan Muharram dan Safar, dikira sebagai 2 bulan. Walaupun bulan tu tak cukup 30. Kan dalam bulan dalam Islam sama ada 29 atau 30. Jadi 2 bulan tu 29 hari pun dikira sebagai 2 bulan. Ni. Yang ni jelas kalau kita puasa, kalau seorang tu puasa pada awal bulan. Kalau puasa di pertengahan bulan ataupun mana-mana lah. Yang penting bukan awal bulan. Fa in shoma fi asna'i syahri, maka jika ia berpuasa pada pertengahan, pada kita kata pada ketika bukan pada pertengahan. Maknanya bukan pada awal bulan ataupun pada pertengahan ataupun antara awal dan akhir tu, pada asna'i syahri, u'tubira syahru tsani bil hilal. Diiktibarkan bulan yang kedua dengan hilal. Wa inna qasa, dan jika kurang bulan yang kedua tu, maknanya bulan yang kedua tu hanya 29 hari sahaja. Okey. Wa tummimal awwalu minas tsalits 30 yauman, dan disempurnakan bulan yang pertama daripada bulan yang ketiga. Sempurnakan bulan yang pertama, kita sempurnakan dia daripada bulan yang ketiga. Kita ambil yang ketiga, sempurnakan, kita jadikan dia 30 hari. Baik, contoh dia puasa bulan Muharram, 10 Muharram. Ni asna asyhara ni. Pada bulan Muharram dia puasa 10 Muharram. Jadi katalah bulan Muharram 29 hari saja. Maknanya dia puasa berapa hari bulan Muharram tu? 19 hari. Okey. Muharram lepas tu masuk Safar. Masuk Safar dia puasa sebulan. Masuk Safar dia akan puasa sebulan lah sebab dia berterusan. Safar tu dia akan puasa direct terus sebulan. Dan Safar tu 29 hari.
maka itu dikira sebulan. Bulan Safar tu dah dikira sebulan. Maknanya sekarang ni dia puasa sebulan 19 hari. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Baik, masuk bulan Rabiul Awal, dia kena cukupkan bilangan 19 hari tadi. Hak bulan pertama tadi tu, dia cukupkan 30 hari. Maknanya dia kena puasa berapa hari lagi? Dia kena puasa lagi 11 hari. Kan? 19 hari dia kena puasa lagi 11 hari. Baik. Walaupun bulan Muharram, bulan pertama dia puasa tu 29 hari je, tetap dia kena cukupkan 30 hari. Boleh faham? Jelas ha? Itu maksud fa in sama fi asna'i syahri u'tubira syahru sani bil hilal wa inna qasa wa tumimal awal min ats-tsalits 30 yauman. Okey, habis itu. Sama balik dalam syarah. Wa yakunu saumuhuma bi niyyatil kaffarati minal lail. Dan adalah adalah puasa kedua bulan tu dengan niat kafarah daripada waktu malam. Jadi dia puasa tu dengan niat kafarah lah. Maknanya saja aku berpuasa, saja aku puasa kafarah. Maknanya dia puasa daripada kafarah. Nak bagi tahu apa sini? Nak bagi tahu takyin. Nak bagi tahu kena takyin sebab puasa kan kat niat tu kena wajib takyin. Cuma tak wajib tak wajib kita tentukan jenis kafarah. Sebut kita cukup nawaitu sauma ghadin ataupun nawaitu saum an kafarah. Tak wajib pun dia kata nawaitu sauma ghadin an kafarati zihar. Tak wajib. Cukup dia bagi tahu dia sebut dalam niat dia saja aku puasa esok hari daripada kafarah. Lepas tu puasa ni wajib tatabuk. Adakah disyaratkan niat tatabuk? Jadi pendapat yang asah tidak wajib niat tatabuk. Kata syarah wala yushtaratu niyatu tatabu'in fil asah, dan tidak disyaratkan niat tatabuk pada asah. Tak syarat niat berturut-turut puasa tu. Okey, sambung lagi fa illam yastati' al-mudhahiru sawma syahrain aw lam yastati' tatabu'ahuma fa it'amu sittina miskina. Maka jika dia tidak mampu, al-muzahir tu orang yang menziharkan isteri dia tu, dia tidak mampu puasa 2 bulan puasa 2 bulan. Atau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia boleh puasa 2 bulan tapi tak berturut-turut. Maka fa it'amu sittina miskina au fakira. Maka dia wajib bagi makan. Bagi makan ni sebenarnya bukan jangan faham bagi makan buat makanan. Maksudnya memilikkan makanan asasi sesebuah tempat tu kepada 60 orang miskin atau 60 orang fakir. Kullu miskinin au fakirin muddun. Tiap-tiap orang miskin ataupun tiap-tiap orang fakir tu dapat 1 mud. Maksudnya 60 mud lah. 60 mud. Ya. Dekat mana? Okey, baik. Jadi fa'it'am tu, maksud it'am jangan faham bagi makan dengan makna masak makanan. Lepas tu jamu kat orang 60 orang. Bukan. Maksud it'am sini tamlik. Dia memilikkan. Maknanya dia bagi makanan asasi. Yang tak masak lagi lah, makanan asasi sebuah tempat tu. Dia duduk kat mana kan? Kat Malaysia ni makanan asasi dia berah. Jadi dia bagi berah lah. Bagi berah kat 60 orang miskin. Ataupun 60 orang fakir. Ataupun fakir miskin lah. Dua sekali campur. Tapi jumlah dia 60 orang. Katalah dia bagi nak fakir 30, miskin 30. Mafi muskilah. Dan tiap-tiap seorang akan dapat 1 mud. Tiap-tiap seorang akan dapat 1 mud. Min kata syarah min jinsil habbil mukhraj fi zakatil fitri. Daripada jenis bijian. Biji-bijian yang dikeluarkan pada zakat fitrah. Daripada jenis bijian yang dikeluarkan pada zakat fitrah.
Wahina idzin fayakunu. Jadi tengoklah dalam tempat dia tu apa salah sangat jagung lah. Yang pasal tadi it'am tu kan, tengok dalam tu fa it'am tabi'a fihi lafzul Qur'anil Karim. Musannif dia ikut lafaz Quran Al-Karim. Al-Quran sebut fa illam yastati' fa it'amu sittina miskina. Nak ikut lafaz Quran. Tapi yang dimaksudkan tamlik wal muradu bihi, yang dikehendaki dengannya al-it'am tu adalah at-tamlik. Jadi kata syarah sambung wahina idzin, maka pada ketika itu, ini ketika mana ni? Ketika disyaratkan keadaan keadaan it'am tu daripada jenis bijian pada zakat fitrah, maka maka adalah ia mud tu kan ya. Maka fayakunu min ghalibi quti baladil mukaffir kaburrin wa sya'irin la daqiqin wa sawiq. Maka adalah bijian yang dikeluarkan tu daripada ghalib, maknanya ataupun kebanyakan ataupun kebiasaan ataupun kebanyakan kut, maknanya makanan asasi satu negeri, negeri tempat mukafir tu, orang yang keluarkan kafarah tu. Kalau Malaysia lah, kalau Arab makan roti lah, kalau jagung lah. Seperti kaburin, seperti gandum, wa sya'ir, seperti bali. La daqiq wa sawi, tidak daqiq. Daqiq ni tepung. Daqiq ni tepung, ada tidak tepung. Daqiq ni ada ni lagi ya. Saya tak ingat lah. Beza bur. Beza apa? Tak ingat lah itu. Bur dengan dakik. Ingat, dia tengok balik. Sawik pun tak boleh juga. Sawik pun tak memada. Sawik ni tamar, campur mentega, campur laban, lepas tu campur mentega tak silap, samnun. Itu nama dia sawik. Hak tu pun tak memada juga. Tak memada. Kena bagi bur ataupun syair ataupun zurah, jagung ataupun seumpamanya lah yang dikeluarkan pada zakat fitrah. Baik. Wa idza ajazal mukaffiru anil khisalis salasi istaqarratil kaffaratu fi zimmatihi. Dan apabila lemah oleh orang yang nak bayar kafarah tu, yang kena kafarah tadi, dia lemah daripada khisal as-salas, daripada ketiga-tiga kafarah tadi lah. Dia lemah daripada ketiga-tiga kafarah tu, nak merdeka hamba tak boleh, nak puasa 2 bulan tak boleh, nak bagi makan 30 orang miskin pun tak boleh juga. Istaqarratil kaffaratu fi zimmatihi, kekal kafarah tersebut pada zimmahnya, pada tanggungan dia. Maknanya kita kata tak lepas lah. Bukannya macam zakat fitrah kalau time tu dia susah, maka tak wajib. Dia tak mampu waktu tu, dia tak wajib. Habislah lepas macam tu je. Adapun kafarah ni tak. Dia tak boleh yang pertama, pergi kedua. Kedua tak boleh, pergi yang ketiga. Yang ketiga tak boleh, maka kekal di atas tanggungan dia. Maknanya bila dia mampu, dia kena keluarkan.
Kata syarih, fa idza qadara, maknanya bila dia mampu, katalah dia mampu puasa, maka dia terus kepada puasa. Kalau dia mampu keluarkan makanan, bagi makanan, maka dia kena bagi makanan. Tengok kat mana yang dia mampu. Kalau dia mampu puasa dan mampu bagi makanan pada waktu masa yang sama, waktu tu kena ikut tertib lah. Baik. Fa idza qadara ba'da dzalika ala khaslatin fa'alaha. Maka apabila mampu ia selepas itu, selepas tu dia mampu, selepas dia susah tadi ya, selepas dia tak mampu tadi, ala khaslatin, atas satu daripada tiga tadi itu, satu khoslah, satu perkara daripada tiga tadi, dia boleh buat salah satu, fa'alaha, maka dia buatlah yang satu yang dia mampu tu. Walau qadara ala ba'dihha, dan walau dia mampu atas sebahagiannya pun, kamuddi ta'amin, seperti satu mud makanan. Jadi kena makanan berapa? 60 kan, tapi dia mampu bagi satu mud, maka dia bagi satu mud. Au ba'di muddin, yani ka ba'di muddin, ataupun sebahagian mud. Mampu satu ataupun sebahagian mud, akhrajahu, maka dia keluarkan. Tapi sakit sikit lah. Sebab apa? Sebab si suami tak boleh nak jima' isteri dia selagi mana dia tak tunaikan kafarah. Tu kata musannif rahimahullah, wala yahillu lil muzahiri wat'uha, ay zaujatihi. Yani la yahillu lil muzahir wat'u zaujatihi allati zahara minha hatta yukaffira bil kaffaratil madhkurah. Dan tidak halal bagi suami yang menzihar isteri dia tu, tak halal jima' isteri dia yang telah dia ziharkan. Dia perjelaskan lagi lah, lagi takut faham dia tak boleh jima' isteri dia. Kalau dia ada dua isteri, dua-dua tak boleh jima'. Tak, bukan macam tu maksud dia. Yang tak boleh jima' isteri yang diziharkan. Adapun kalau dia ada 2 ataupun 3 isteri, dan isteri pertama yang diziharkan, dia nak jima' isteri kedua ketiga, boleh, tidak ada masalah. Yang tak boleh nak jima' isteri yang telah diziharkan. Sampai bila tak boleh itu? Hatta yukaffira, sehinggalah kita kata dia mentakfir, kerana dia bayar kafarah lah. Sehingga dia bayarkan dia telah menunaikan kafarah yang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah secara ringkas. Tak ada nak tengok sikit ni. Lewat sikit ini. Allah A'lam. Tafadhal.